Pekerja perlu bersama perangi rasuah. Kaedah baharu pelaksanaan gaji minimum dirangka. Assalamualaikum, salam Lisi Madani. Perdana Menteri menyeru para pekerja untuk sebaris dalam memerangi rasuah di negara ini. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata ketika mengambil alih kerajaan, keadaan keuangan negara parah dengan hutang 1.5 trilion ringgit. Sebab itu saya katakan, kalau mau ekonomi berkembang, kalau mau hasil bertambah, kita kena lawan dan hapuskan perasuah-perasuah besar ini. Dan saya mau pekerja. Saya mau bekerja sama barisan dengan saya. Kita bangkit dan perang terhadap golongan yang merasuah negara ini. Langkah penjimatan yang diambil kerajaan serta usaha memerangi rasuah akan membolehkan hasil negara bertambah sekaligus rakyat mendapat manfaat daripadanya. Kerajaan beri jaminan akan melakukan penilaian semula berhubung isu gaji penjawat awam terutama di peringkat rendah. Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta agar diberikan sedikit masa bagi menyelesaikan isu tersebut. Jelasnya atas dasar itu segala peruntukan bagi alaun tambahan, kemudahan kesihatan dan pendidikan akan disegerakan sebaik mungkin. Dan ini jaminan saya, sudah. Sebagian saudara kenal saya dan kenal rakan-rakan saya. Dan kita bagi komitmen. Kita ambil alih dalam keadaan keuangan yang sangat parah. Hutang 1.5 trilion. Sebahagiannya kerana iklim ekonomi. Sebahagiannya kerana perompakan dan porak-peranda sistem ekonomi. Sebab itu saya katakan, kalau mau ekonomi berkembang, kalau mau hasil bertambah, kita kena lawan dan hapuskan perasuah-perasuah besar ini. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat sempena sambutan Hari Pekerja 2023 di Putrajaya. Kerajaan turut mengumumkan dana RM1 juta masing-masing kepada Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX dan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC. Dana berkenaan bagi memastikan pengurusan dua badan berkenaan lebih berdaya saing. Dan kerana menghormati dan mengiktiraf peranan dua-dua kesatuan gergasi negara kita ini, saya nak pastikan bahawa pengurusan pada badan ini lebih kemas dan cekap. Saya akan tambah RM1 juta kepada MTUC dan RM1 juta kepada QPEX sebagai permulaan. Ya, saudara, pengumuman Perdana Menteri bagi menilai semula upah kepada kaki tangan awam dan swasta disambut baik. Ini mampu memberi suntikan semangat serta pengiktirafan sebaiknya kepada mereka. Kami masih bersabar dan kita tahu keseimbangan kemampuan kerajaan di waktu ini amat terbatas. Kita kalau boleh dipercepatkanlah apa yang boleh disampaikan kepada kami sebagai kaki tangan awam. Keadaan upah memang kami amat berbesar hatilah dengan ucapan Perdana Menteri tadi, dan kami tak sabarlah sebenarnya menunggu berita baiklah dari sektor dari government lah. Kita tahu keadaan negara ni, keadaan ekonomi yang kurang baik. Saya rasa mungkin ini satu juga galakan yang baik kepada pekerja untuk memberi upah yang lebih tinggi lah. Sebab apa, kita tahu sendiri, kita merasa keadaan sekarang untuk barang-barang untuk rumah kan, kita beli pun memang tak terasa. Untuk anak-anak pendidikan pun kita dah terasa upah ini perlu ditambahkan. Kaedah baharu bagi pelaksanaan gaji minimum akan dirangka bagi memastikan kebajikan pekerja di negara ini terbela. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar menyifatkan pelaksanaan gaji minimum RM1,500 agak rendah dan majikan perlu memastikan gaji yang diterima pekerja setimpal dengan kemahiran dan pengetahuan mereka. Sepatutnya majikan harus melihat
dalam konteks yang lebih besar untuk memastikan bahawa gaji yang diterima oleh pekerja-pekerja itu adalah setimpal dengan kemahiran, pengetahuan dan selain daripada itu supaya mereka boleh mencari hidup. Itu adalah sangat penting. Jadi atas kesedaran itu, maka dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau menyatakan bahawa perkara ini harus dibincangkan semula dalam kabinet untuk mungkin mencari satu kaedah baru untuk menetapkan gaji kepada pekerja-pekerja negara ini. Beliau ditemui selepas Majlis Sambutan Hari Pekerja 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC Putrajaya. Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX meminta kerajaan untuk mempertimbang penyerapan 30,000 kaki tangan berstatus kontrak ke dalam sistem perjawatan tetap. Presidennya Datuk Adnan Mat berkata, perkara tersebut telah dibincangkan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Kami sebenarnya telah membincangkan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam suatu dasar untuk pekerja kontrak ini dan telah pun diluluskan oleh kerajaan. Pekerja kontrak ini boleh diberi jawatan tetap bila mereka telah berada dalam pekerjaan kontrak ini 15 tahun dan ke atas. Cumanya agak malam pada hari ini, sebahagian daripada pekerja-pekerja tersebut yang telah melangkaui 10 tahun berada dalam 10 tahun perkhidmatan tiba-tiba tidak disambung. Sedangkan mereka telah pun mampu untuk berkhidmat lagi 5 tahun bagi mendapat jawatan tetap. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Sambutan Hari Pekerja QPEX 2023 di Auditorium Cempaka Sari Perbadanan Putrajaya. Turut hadir Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Muhammad. 800 peserta hadir pada majlis itu. Saudara, peristiwa mogok Haymarket di Chicago atau Haymarket Riot pada 1 Mei 1886 akibat bantahan penguatkuasaan 8 jam waktu bekerja di Amerika Syarikat menjadi titik permulaan sambutan Hari Pekerja Sedunia. Di Malaysia, Hari Pekerja diiktiraf setelah bekas Timbalan Perdana Menteri Allahyarham Tun Dr. Ismail Abdul Rahman mengumumkan 1 Mei sebagai Hari Kelepasan Am bagi pekerja pada 20 Mei 1972. Kini selaras dengan nilai-nilai murni Malaysia Madani yang memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dengan tekad untuk terus membela nasib golongan pekerja. Laporannya bersama wartawan Mohan Chinasami. Tema Hari Pekerja 2023, pekerja pemangkin wadah Malaysia Madani menjadi pemangkin kepada kemakmuran dan kemajuan negara dengan mengamalkan konsep Madani dalam pekerjaan. Melihat secara objektif hasil pencapaian lebih 100 hari pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui Kerajaan Perpaduan dan Kementerian Sumber Manusia, KSM telah memainkan peranan utama dalam membela nasib pekerja. Antara pencapaian signifikan adalah pindaan kepada Akta Kerja 1955, Akta 265 yang berkuatkuasa 1 Januari 2023. Kerajaan juga berjaya memperluas perlindungan keselamatan sosial pada golongan pekerja sendiri, gig workers, di bawah Agensi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang menyasarkan seramai 110,000 orang bekerja sendiri atau OBS. KSM juga telah berjaya melaksanakan program di bawah Talent Corporation Malaysia Berhad, Talent Corp, iaitu program Young Employable Students YES yang menyasarkan 2,000 peserta. Selain itu, program latihan kemahiran digital untuk golongan rentan Kediri di bawah Agensi Human Resource Development Corporation HRD Corp dan latihan induksi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di bawah Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Negara NIOSH juga laksanakan. Ia termasuk khusus peningkatan dan latihan semula digital tenaga kerja TWED Digital yang menjadi keutamaan negara. Kerajaan Madani di bawah Pentadbir Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya harap kerajaan baru ini akan menjaga kebajikan pekerja-pekerja sebab saya pun tengok dalam bajet tahun ini gaji menaik dan juga memberi pembaruan banyak kepada golongan rakyat. Alhamdulillah
di bawah kerajaan Madani ini, di bawah pentadbiran Perdana Menteri ke-10, alhamdulillah kita dapat meningkatkan gaji, dapat EPF semualah untuk kami ni driver-driver semualah. Sekarang ni kerajaan banyak komited dalam kebajikan pekerja semua. Banyak baguslah semua. Sekarang gaji pun dah naik apa semua. Alhamdulillah. Selaras dengan tema sambutan Hari Pekerja pada tahun ini, iaitu selaras dengan konsep Malaysia Madani, kerajaan perpaduan terus komited untuk menjaga kebajikan dan keselamatan golongan pekerja. Malah ini juga jelas menunjukkan komitmen kerajaan juga dalam memastikan pembangunan serta pekerja yang terlibat dalam pembangunan tersebut terus dipelihara kebajikan dan hak asasinya. Selamat menyambut Hari Pekerja 2023. Muhammad Cina Sami, RTM. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Kebebasan Media Dunia 2022 merupakan pencapaian yang baik dan membanggakan buat negara. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, ia juga menjadi pemangkin untuk kerajaan terus memartabatkan kebebasan media di Malaysia. Dalam indeks berkenaan, kedudukan Malaysia meningkat kepada 113 dengan 51.55 mata berbanding tahun sebelumnya pada kedudukan 119 dengan 60.53 mata. Malaysia turut menduduki kedudukan tertinggi di ASEAN, diikuti Thailand di kedudukan ke-115 dan Indonesia 117. Selain itu, Fahmi berkata Kementerian Komunikasi dan Digital bersama pengamal media sedang meneliti draft rang undang-undang Majlis Media sebelum dibawa ke Jemaah Menteri. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Kebebasan Media Dunia 2022 membuktikan kecemerlangan media arus perdana menangani lambakan berita palsu sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Pada masa sama mengalih momentum keyakinan rakyat terhadap laporan sahih yang diperoleh daripada platform media cetak dan siaran arus perdana berbanding sumber lain yang meragukan. Sumber-sumber sekunder, sumber-sumber alternatif yang diambil daripada laman web dan juga beberapa banyak sumber-sumber laman web hoax yang telah menyiarkan dan juga menerbitkan berita-berita palsu yang boleh mengelirukan masyarakat seluruh dunia ya dengan pandemik COVID-19. Jadi di Malaysia ini situasi ini telah berjaya dikawal oleh media perdana kita. Jadi kebebasan media itu telah menjangkau iaitu melebihi daripada situasi berhadapan dengan cabaran teknologi convergence. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Bertemu kembali.
Pro 2 Azia Baharu adalah selamat untuk dipandu dan tiada panggilan semula akan dibuat. Pengeluar Kereta Nasional Pro 2 dalam kenyataan memaklumkan tidak akan menghentikan penghantaran bagi kenderaan model baharu tersebut kepada pelanggan. Ia susulan ketidakaturan prosedur ujian seperti didedahkan oleh Daihatsu Company Limited. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2 Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, syarikat telah melantik Daihatsu untuk menjalankan ujian keselamatan bagi Pro 2 Azia Baharu di Jepun. Ujian turut disaksikan pihak berkuasa dan agensi yang relevan bagi tujuan penilaian pihak terbabit. Pro 2 telah menghubungi pihak terlibat serta-merta bagi kepastian standard keselamatan Pro 2 Azia Baharu. Syarikat itu turut diberi jaminan bahawa pensijilan UNR 95 yang diberikan kepada Pro 2 Azia model baharu tetap sah dan diperakui. Situasi tersebut akan terus dipantau dan perkembangan terkini akan dimaklumkan kepada orang ramai. Hampir 1/4 atau 23% daripada pekerjaan dijangka mengalami perubahan menjelang 2027. Ya, laporan masa depan pekerjaan 2023 oleh Forum Ekonomi Dunia WEF mendedahkan golongan majikan ramal 69 juta pekerjaan baru akan diwujudkan sekaligus menyingkirkan 83 juta pekerjaan. Angka itu berasaskan data daripada 803 syarikat yang secara kolektifnya menggaji lebih 11.3 juta pekerja dalam 27 kelompok industri berentasi 45 ekonomi di seluruh dunia. Laporan sama menyatakan aliran makro termasuk peralihan hijau, alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG serta penyetempatan rantaian bekalan merupakan pemacu utama pertumbuhan pekerjaan. Manakala inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan kekurangan bekalan merupakan cabaran utama. Kerajaan dan perniagaan perlu membuat pelaburan bagi menyokong peralihan kepada pekerjaan masa depan. Ini boleh dilakukan melalui struktur pendidikan, kemahiran semula dan sokongan sosial.